Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Semuanya harapkan semuanya sihat. Dan pagi ini kita bawakan sedikit untuk MHI bagaimana perkembangan dan juga aktiviti kita mengimarahkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hari ini kita sangat teruja dan gembira kerana berada di Masjid Az-Zubair Ibnul Awam, Ceras, Kuala Lumpur. Dan hari ini aktivitinya membuat bubur lambuk. Pagi-pagi dah kacau bubur lambuk ni apa yang pasti semangat mereka sangat dikagumi. Lepas subuh tadi teruslah buat bubur lambuk ni kerana mereka akan mengagihkan bubur lambuk ini kepada ahli qariah di masjid ini. Kita akan bersama dengan orang yang bertanggungjawab buat bubur ni sedap. Bagaimana juga mereka melakukan aktiviti ini sebagai aktiviti tahunan sempena dengan Ramadan. Jadi semuanya selepas ini di MHI, jangan ke mana tau. Kena kacau betul-betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Ceriakan hari anda bersama Malaysia hari ini. Haziq Husni, Daya Bakar menemani anda hari ini 10 Ramadan 1444. Sekejap je lah. Rasanya Ramadan ni pejam celik. 10 dah. Kan? Rasa macam, ya Allah, hari tu tak sabar nak tunggu Ramadan. Tiba-tiba sekarang dah sedih ada 10 bila kan? kita rasa Ramadan makin lama, makin berlalu. Ya, jadi betul. kita gunakan kesempatan yang ada ni, tinggal lagi 20 hari untuk kita rebut. Apa benda yang kita boleh rebut dalam bulan yang penuh keberkatan, penuh kemuliaan ni. Betul. Bulan yang bagi saya, Razik, bulan memberi kita peluang. Selalu tanya, kalau Ramadan tahun ni kan, macam, ya Allah, Ramadan tahun depan, ada lagi ke aku dalam dunia ni? Betul. Sebab Ramadan ni, orang kata memang memberi peluang kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Itulah sebenarnya, dia sebenarnya training lah. Hopefully kita dapat lah, ya. Sangat rugi kalau kita tak rebut apa betul. yang ada dekat dalam bulan ni. Jadi, antara perkara-perkara yang anda boleh lakukan pada bulan ni adalah beribadah, kan? Solat tarawih yang hanya boleh dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kalau tak dapat pergi masjid, lagi-lagi macam untuk kadang-kadang untuk kaum wanita kan. Siapa kita buat kat rumah. It's okay. Pahala tu Allah tahu. Allah akan bagi juga. Banyak sebenarnya cara-cara. Selain daripada tu, satu lagi, silaturahim dengan jiran. Sebab saya baru buat ni sembang sahur bercerita pasal kejiranan. Jadi kita ni kenal tak jiran kita? Sebab bulan puasa kita boleh tukar-tukar makanan. Kalau kan? nak rapat dengan jiran, pergi ke masjid. Dekat juga. masjid tu jiran-jiran kita selalu ada kat sana. Ataupun kita gotong royong dengan jiran. Kemas masjid, bersihkan masjid, masak bubur lambuk. Wow. Bubur lambuk ni, kalau cakap bubur lambuk, memang terfikir satu je, bulan puasa kan? Ya, sinonim lah bubur lambuk tu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau bubur lambuk pula sinonim lagi dengan gotong royong. Betul. Ramai-ramai masak bubur lambuk tu daripada tengah hari, dah masak untuk makan waktu berbuka. Okey, Haziq pernah tak masak bubur lambuk? Mestilah pernah, Daya Bakar. Come on. Betul okey, bagus. Orang panggil Haziq Lambuk. Wow, tiba-tiba nama baru Haziq Lambuk. Tapi Haziq macam Lambuk. itu Haziq lah. Jadi bagaimana dengan anda? Mungkin ada pengalaman selalu tolong kat kampung buat bubur lambuk ke ataupun di surau masjid. Apa kata komen di Facebook kami? Kami suka baca komen-komen anda iaitu di live Malaysia hari ini. Tahu? Mana tahu anda pun ada resepi rahsia yang nak diletakkan dekat dalam bubur lambuk tu, boleh share juga kami dekat MHI TV3 punya Facebook. Tapi sebelum tu kita nak sharekan kepada anda kita punya kaji cuaca. Pada hari ini kalau kita tengok, wow, bercampur baur dekat Kuala Lumpur dia jangka cerah, Kuching, Kota Kinabalu dia jangka hujan pagi ni. Labuan, Kanga, PJ buat masa ini kalau kita pagilah cerah, tak ada masalah, tak ada hujan. Yang lain semua cerah. Yes, semua cerah. Tapi ada satu amaran ribut peti yang dikeluarkan yang dikeluarkan pada 10 pagi. 7 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi nanti di Melaka, di Jasin, Johor, di Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Baru. Jadi kita just berhati-hatilah kepada anda yang nak keluar, nak buat perancangan, nak pergi ke mana-mana. Dan bercakap tentang bubur lambuk, kita ada seorang rakan host yang dah bersedia sebenarnya. Sibuk pagi-pagi, buat bubur lambuk, masak. Berbaju kurung, masak bubur lambuk dekat Masjid Az-Zubair Ibnul Awam di Ceras. Jadi jom kita bersama dengan Fariha On, masak bubur lambuk. Fariha. Fariha pengantin baru kita memotong sampai lupa kita kat sini sebenarnya. Galit dia. Galit dia. Nampak. Cari siapa pula tu agaknya tu? Fariha.
Ini orang panggil stesen potong bahan. Kalau saya Aziz, saya rasa saya ada dekat bahagian ni. Dekat bahagian Fariha ni. Awak suka memotong? Saya suka memotong lah. Tapi saya juga suka memakan. Tengok. Fariha dah ready belum? Siap buka sarung tangan. Takkan dah stop Fariha? Saya bersama dengan ahli Korea di sini lah, AJK, yang turut membantu untuk bersama-sama untuk menyediakan juadah bubur lambuk. Di sebelah sini, ni tim A tim A Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah dengar tak nama tim A? Kita boleh tim B pula. Tim B, Assalamualaikum. Nampak tak? Di tim A, tim B. Ini sebenarnya gotong royong. Kita panggil rewang lah. Cameraman kena bangun cepat-cepat sikit. Kita nak bergerak. Ini supaya nampak bagaimana kerjasama mereka lakukan bersama-sama ni untuk menyediakan bahan-bahan mentah bubur lambuk ni. Kita nampak sikit. Okey, bergerak kita di sini. Tadi Farah bersama dengan tukang masak ni. Katanya ini antara aktiviti yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ni. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Jadi boleh dapatkan bubur lambuk di sini. Assalamualaikum tuan-tuan. Kita nak berkenalan dengan tukang masak ni. Namanya Cik Abdul Wahid bin Chin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini regunya siapa nama? Syarif Syukur. Dia bersyukur ya. Kita sentiasa bersyukur. Kami pun bersyukur hari ni. Ada di Masjid Az-Zubir ni. Okey. Tadi kita nampak dah satu periuk besar telah masak. Itu jam berapa tu tadi? Lepas subuh. Alhamdulillah. Kita pun dah ready ya. Dia memang tiap-tiap tahun macam ni. Tiap-tiap tahun kita akan buat macam ni. Masjid Az-Zubir ni setiap tahun tak pernah miss. Mesti untuk asnaf, untuk rakyat di sinilah. Maksudnya. Kita tahu banyak tempat, banyak masjid kalau bulan Ramadan je buat bubur lambuk. Kan? Itu kira menu wajib lah kalau bulan Ramadan ni. Kalau di Masjid Az-Zubir ni kan, apa keunikan, apa yang istimewanya bubur lambuk Tuan Tuan Wahid dan juga Haji Syukur ni? Dia bubur lambuk ni, dia mana-mana pun sama aja. Tapi resepi dia lain-lain. Macam Kampung Baru contoh kan, dia memang dah terkenal lah. Kalau kita pergi sana, kita masak pun orang pergi juga. Sebab bubur lambuk ni pemberian yang ikhlas daripada masjid untuk semua asnaf ataupun rakyat-rakyat di sini kan. Jadi tak ada masalah lah. Rasa dia memang lain-lain. Itu saja. Okey, hari ni, yang ni boleh tengok sikit. Dia dah masuk beras Dia berapa kilogram? 10 kilo beras. Gram. Okey, bahan-bahan ni apa yang dah masukkan ni? Bahan dia ada daging, ada 4 beradik, ada bawang putih, ada berbagai-bagai lagi lah yang kita nak sebut. Kalau kita buat banyak-banyak ni dia sedap sikit rasa dia. Kita pun boleh buat cincai tapi memang tak sedap lah. Okey, nak masak bubur lambuk ni, apa yang betul-betul kena jaga? Kena jaga api. Nombor 1 api. Kalau api kecil sangat pun tak boleh. Lebih sangat pun tak boleh. Lepas tu kena jaga air pula. Air kalau kita bubur lebih, dia lembek sangat. Dia tak sedap. Kena pengalaman buat bubur lambuk berapa tahun dah? Lebih kurang 15 tahun dah. 15 tahun. Okey. Kita nak tahu, ini antara keunikan nak bubur lambuk di Masjid Az-Zubir. Kita nak tanya juga, Imam satu kita ni muda. Umur berapa ni? Biasanya tu, Imam? Umur saya 31 tahun dan insyaAllah. Berapa tahun dah jadi imam satu kat sini? Saya berkhidmat di Masjid Az-Zubair bin Awam ni sebanyak selama 4 tahun insyaAllah. Kita nak tanya Pak Imam ni, untuk aktiviti bubur lambuk ni berapa kekerapan dia? Kalau bulan Ramadan je macam mana? Ya, pada bulan Ramadan pada tahun lepas, sebelum ni pada tahun sebelum ni kita mengadakan setiap hari masakkan bubur lambuk untuk diedarkan kepada jemaah. Tetapi pada tahun-tahun sebelum ni berkenaan dengan bubur lambuk ni, sebelum ni kita tidak ada juadah berbuka puasa. Tapi apabila tahun ini kita mengadakan juadah berbuka puasa, jadi kita kurangkan sikit dana tu, kita alihkan kepada berbuka puasa. Dan untuk bubur lambuk pada tahun ini kita menyediakan, kita akan masak 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Jadi bagaimana dengan respon orang ramai kat sini kan yang datang? Bagaimana? Kerjasama jugalah. Kalau tengok hari ni ramai kat gotong royong ni. Alhamdulillah, jemaah Masjid Az-Zubair memberi kerjasama yang baik kepada Masjid Az-Zubair bin Awam. Kalau kita lihat suasana sekarang ni, begitu ramai anak karya yang turun membantu Masjid Az-Zubair bin Awam dalam menyediakan bubur lambuk ni. Okey, kalau misalnya kata yang mungkin bubur lambuk ni pukul berapa dah boleh ambil? Kalau mereka tengok ni, nak rasa lah. Nak rasa air tangan ni lah. Regu hebat. Okey, untuk makluman anak karya Masjid Az-Zubair bin Awam dan semua masyarakat di Malaysia,
Masjid Zubir menyediakan bubur lambuk ni selalunya dimasak waktu Zuhur dan berakhir pada waktu Asar. Dan selepas daripada solat Asar, maka semua anak karya beratur untuk mengambil bubur lambuk ni. Untuk dia. Jadi untuk tahun ni hanya hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin. Dia dah masuk air dah ni. Okey ni. Kena sampai sini ya. Dia punya bau. Hai. Puasa kita puasa kan. Sabar. Puasa. Kita okey, kita akan bersama dengan mereka sekali lagi. Dah tengok macam mana perkembangan bubur lambuk tu. Sip, baik kita puasa kan. Okey, nanti kita jumpa lagi lah. Okey. Ni kena air memang kena banyak lah. Kena banyak. Berat dia 10 kilo kan. Wah. Ini kalau saya ni kat situ, saya rasa saya berpindah-pindah tim. Kenapa? Sekejap saya potong. Lepas tu rasa tangan lenguh sikit. Saya pergi tolong pakcik-pakcik pula. Yang pasti saya akan stay dekat satu tim. Tim mana? Tim makan. Itu memang wajib lah kan? Tapi tak boleh makan sekarang. Kena makan waktu buka nanti. Yeah. Okey, tapi guys, cakap pasal waktu buka, ada satu juada ni dekat Kedah, popular juada ni. Yang menjadi pemanis apabila kita berbuka puasa. Setahun sekali, juadah ni akan ada dekat Kedah dan dia ada satu tekstur yang lembut berintikan kelapa yang menjadi pilihan penduduk di Kampung Pisang dekat Padang Terap. Dengar awak cakap ni pun saya rasa macam menarik ni. Saya tak pernah tengok lagi. Apa namanya? Namanya adalah lepat bunga cica. Penonton di rumah tahu tak? Pernah rasa ke tak? Kalau tak pernah rasa atau pernah rasa, apa kata kita sama-sama tengok kan? Jom kita masak sama. Jom tengok. Lepat bunga cica. Di bulan Ramadan, sajian kuih muih menjadi pembuka selera ketika berpuasa. Lepat bunga cica antara juadah yang istimewa pada bulan mulia ini. Teksturnya yang lembut berintikan kelapa menjadi pilihan penduduk di Kampung Pisang dekat Padang Terap. Malah lepat bunga cica ini hanya dapat dinikmati setahun sekali. Bunga cica merupakan bahan utama dalam resepi lepat ini. Apa yang istimewa, bunga ini hanya boleh didapati ketika musim panas. Bunga cica atau nama saintifiknya Stereospermum fibreatum DC hanya tumbuh di dalam hutan dan bunganya akan luruh ketika ditiup angin ketika cuaca panas terik sekitar bulan Januari hingga Mac setiap tahun. Bagi suri rumah Zaitun Hussein 55 tahun menjadikan aktiviti mengutip bunga cica sebagai rutin harian selepas selesai bersahur dan solat subuh. Katanya dia akan pergi ke kawasan hutan di hujung kampung untuk mencari bunga cica. Lepas subuh tu, semua buat kerja rumah apa semua. Kak Mai lah ajak kawan-kawan main kutip pukul 8 dalam pukul 8 tu lah. Sebab dia luruh di waktu ni kan, tengah hari sikit. Kalau pagi tu dia tak luruh lagi kan. Inilah hasil hari ni Kak kutip. Tak pergi balik basuh-basuh kan. Kita buatlah proses dia. Nak buat lepat bunga cica. Zaitun tidak keseorangan. Kebiasaannya, dia ditemani rakannya Wan Tun Zakiah Wan Ibrahim, 46 tahun, untuk mengutip bunga cica. Dalam tempoh 1 jam, mereka berjaya mengutip hampir 5 kg bunga cica. Menurut Wan Tun, selepas mengutip bunga cica ini akan ada beberapa proses yang perlu dijalani sebelum membuat lepat. Dia bunga ni dia jadi setahun sekali saja. Okay, dia jadi dalam musim kemarau macam ni, daun dia luruh. Selepas tu dia bunga ni dia akan luruh sendiri. Kita kutip, kita jemurkan dia dalam 2-3 hari bagi dia kering betul-betul. Lepas tu kita blendkan dia bagi halus tu. Kita boleh simpan untuk jangka masa dalam setahun atau ke 2 tahun. Terutama simpan dia dalam peti ais lah. Dia mengelak daripada orang kata berlakunya bau hapak ataupun rosak kan. Katanya, bunga cica yang siap dikutip akan dicuci dengan bersih sebelum dicampur dengan santan, tepung beras, gula dan garam dan dikisar sehingga halus sebelum dibalut dengan daun pisang hutan. Menurut Basha, untuk menghasilkan lepat bunga cica perlu ketelitian. Sekiranya tersilap sukatan akan menyebabkan lepat itu tidak sedap. Dia nak buat ni, dia kena pergi kutip bunga dulu.
Lepas tu balik mai basuh, semua bersih. Blender dengan santan, dengan minyak muda tadi ni. Lepas tu bancuh dengan tepung. Lepas tu barulah kita dapat hasil dia ni. Dia lepat bunga cica ni, dia aroma dia tu. Dia tak sama dengan lepat lain. Lepat dia, kalau kita buat lepat liat pun dia tak wangi kan. Kita buat bunga cica ni dia wangi. Menurut Basha, teknik membungkus lepat juga penting. Jika tersilap langkah, air kukusan boleh masuk dalam periuk dan menyebabkan lepat menjadi lembik. Ni kita nak balutkan yanti ni. Saya rebus inti. Inti ni kurang kering nak yang sikit ni tu noh. Ada. Ni daun ni lipat sekali. Ni untuk tak bagi air masuk. Nak tu sekali lagi nak kemaskan dia. Macam tu. Baru lipat sini. Lipat sini. Basha berkata, bimbang makanan tradisional yang jarang didapati itu lenyap dek zaman. Basha menurunkan petua menghasilkan lepat bunga cicak itu kepada anak serta menantunya supaya resepi itu tidak lari dari asal. Katanya, selain itu, bunga cicak yang menjalani proses pengeringan akan dikisar untuk dijadikan serbuk. Selain daripada lepat bunga cicak ini, turut enak dibuat lompang, kuih koci dan tepung bungkus. Pasal bunga cicak ni dia sedap. Sedap lah. Kita boleh buat lompang pun boleh. Buat tepung bungkus pun boleh. Kita buat kuih koci pun boleh. Kalau bulan puasa buat kuih koci, buat bunga cicak. Dia rasa dia sedap. Dia lemak manis, aroma dia tu. Yang pentingnya aroma tu. Menurut Basha, lepat bunga cicak menjadi juada wajib keluarganya sepanjang bulan Ramadan kerana ia pembuka selera ketika berbuka puasa. Cucunya Nur Amani Muhammad Ridzuan, 11 tahun berkata, setiap hari dia akan meminta neneknya untuk membuat kuih dari bunga cicak. Malah dia akan meminta neneknya membuat lebih untuk diberikan kepada jiran berdekatan supaya dapat sama-sama merasai keenakannya. Dia sangat sedap. Aroma dia wangi, lembut, manis rasanya, sangat sedap. Lepat bunga cicak mungkin kedengaran asing bagi masyarakat di bandar. Sebaliknya, di negeri Jelapang Padi Kedah, ia menjadi juadah pemanis ketika berbuka di bulan Ramadan. Ada tiga ni. Itu dia. Yang dah siap akan diedarkan kepada dia ahli-ahli Korea kita dah bersedia dah nak ambil lah. Nak bawa balik untuk berbuka puasa nanti lambat lagi. Tapi itu dia semangat mereka untuk bulan Ramadan ini. Jadi saya sebenarnya tadi kita dah tahu bagaimana apa resepi mereka buat bubur lambuk ni, aktiviti dan sebagainya. Kita dah juga nak dengar cerita daripada pengerusi masjid ini, iaitu Tuan Haji Muhammad Jalani. Silakan Tuan Haji. Ini dia dah 5 tahun dah jadi pengerusi di masjid ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Kita tengok aktiviti hari ini agak meriah ya. Meriah kerana apa? Di sini kita buat bubur lambuk dan di sebelah sana pula ada pemberian bantuan untuk anak-anak asnaf. Kita tahu bahawa ini antara aktiviti tahunan setiap kali Ramadan, tapi untuk tahun ini kita buat 3 hari je. Bagaimana dengan bajet dan dana yang diperolehi untuk melakukan aktiviti seperti ini? Okey. Lebih dahulu saya mengucapkan terutamanya ribuan terima kasih kepada pihak TV3 yang sudi datang untuk bersama-sama dengan Masjid Al-Zubir. Dan yang keduanya saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak
Jabatan Agama Islam Jawi, terutamanya kepada Datuk Haji Adib bin Ismail dan juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib yang telah berusaha untuk melaksanakan satu program selain pada Bulan Lambuk ni, iaitu program Iftar Rahmah. Iftar Rahmah. Jadi peruntukan untuk Iftar Rahmah ini biasanya memang sedia ada daripada Majlis Agama Islam dan juga Mawib. Iftar Rahmah ini adalah agihan sebanyak 300 pack makanan bermasak yang kita buat setiap hari sepanjang bulan Ramadan ini. Dan kos yang diberikan oleh pihak Jabatan Agama Islam dan juga Mawib adalah anggarannya lebih kurang dalam RM52,000 untuk sebulan puasa ni. Okey, selain daripada ini, apa lagi aktiviti yang akan dilaksanakan? Kita Ramadan lama lagi ni, baru 10 Ramadan ni. Okey, sepanjang Ramadan, Masjid Az-Zubair Al-Awam ini memanglah tempat tumpuan ramai warga NGO, warga kaki-kaki tangan kerajaan dan juga selainnya ada yang daripada syarikat-syarikat, dan mereka memang bulan Ramadan ini memang suka buat program di sini. Dan program-program yang ada di sini, setiap berbuka puasa kita akan jemput lebih kurang dalam 200 orang untuk majlis berbuka puasa. Dan ini bukan saja untuk orang-orang kita Muslim, tetapi juga kita jemput juga yang non-Muslim special untuk berbuka puasa bersama-sama dengan kita. Di samping itu juga setiap hari sebelum waktu Zuhur kita memang ada tazkirah daripada ustaz-ustaz yang terpilih lah untuk menemankan jemaah-jemaah kita sebelum waktu Zuhur dilaksanakan. Meriah juga aktiviti untuk Ramadan ni ya. Masjid Az-Zubair ini kalau tengok di belakang ni, hari ini saja agaknya berapa ramai nanti pack ni? Hari ini saya rasa dalam kerana dia pagi, biasanya kita edarkan selepas asar. Tapi oleh kerana ada program yang sangat-sangat istimewa bagi kami pada hari ini, terutamanya dalam rancangan MHI ni, jadi peringkat awalnya kita akan edarkan jugalah dalam lebih kurang dalam 200 pack lah macam tu. Lepas daripada itu nanti kita akan edarkan lagi pada selepas saja waktu asar. Terima kasih Tuan Haji Jalani ya. Kita harapkan moga Masjid Az-Zubair ni banyak lagi aktiviti untuk kita amalkan lagi bulan Ramadan ya. Terima kasih banyak. Baik, kita awalnya. Nanti insya-Allah hari raya kita jumpa. Okey, nak tengok ke belakang ni. Ini dia. Assalamualaikum. Ini tukang sukat. Kerjanya tanggungjawab sangat besar. Jadi berapa sukatannya tu? Agak-agak dalam 200 gram lah macam tu. 200 gram okey, alhamdulillah semuanya. Okey, kita nak tanya juga ni antara ahli Korea juga yang mengambil bubur ni. Siapa nama ni Pak Cik? Kidam. Cik Mazlan Kidam. Hari ni pagi-pagi datang sini dah ambil bubur. Bertugas ya. Okey, apa? Saya nak tanya juga. Biasa makan bubur ni, apa yang sedap sangat bubur ni? Sedap untuk berjadah puasa di bulan mulia. Apa yang sedapnya tu? Yang bahan-bahannya. Lain sikit yang lain badan yang lain. Nama sama tapi rasa lain. Nama sama tapi rasa lain. Rasa tu yang lain. Terima kasih Cik Mazlan. Okey, ada ke untuk MHI ni? Ada. Berapa pack ni boleh bagi ni? Berapa orang? Okey, kat studio berapa orang? Kira nanti WhatsApp saya. Nanti kita beritahu dekat sini semua ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya ambil satu dulu untuk saya ya. Ini dia, kita tahu bubur lambuk yang telah dimasak di Masjid Az-Zubair. Pastinya inilah orang cakap kalau buka puasa tu lemah-lemah badan kan. Orang tua dulu kata makan bubur lambuk dulu bagi segar sikit. Okey, ini antara keunikan yang kita bawakan sepanjang Ramadan ini di MHI sempena hari Sabtu ni. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada semua, kepada adik Qariah di Masjid Az-Zubair Ibnul Awam Ceras. Dan terima kasih juga kerjasama yang diberikan daripada selepas subuh tadi. Apa kita nak bersama dengan rakan tugas di Seri Pentas, silakan nanti saya bawakan untuk kalian ya. Jangan bimbang. Ya, tapi nampak kat tangan satu je ni. Itulah
mungkin pegang dulu. Pegang yang dulu. bungkus dia kata jangan lupa bagi tahu. Tapi dia lupa kat studio. Dia bukan kita 2 orang. Kita tunggu je. Tapi kalau tak ada nanti kita bawa balik yang Ri punya. Yang satu tu Bubur lambuk ni susah nak ditolak. Orang yang kurang, orang kata ada orang tak gemar. Tapi kalau bubur lambuk bulan Ramadan ni, siapa tolak rugilah. Ya, lagi-lagi bila tengah orang kata kita berpuasa ni, semua benda nampak sedap. Betul. Okey, jadi itu antara kita punya cara untuk masak bubur lambuk. Kita gotong royong, masak di masjid ramai-ramai. Saya suka komuniti begitu. Sangat rapat, kuahnya sangat mesra. Ada satu lagi komuniti. Apa tu? Bazar Ramadan. Oh, Bazar Ramadan. Ada apa dengan Bazar Ramadan? Bazar Ramadan mestilah ada macam-macam. Kalau kita pergi Bazar Ramadan, ada roti john, martabak, lepas tu ada kuih tepung pulito. Oh, okey. Jadi awak nak ajak saya pergi Bazar Ramadan lah ni? Saya Bazar Ramadan dengan Enot. Oh, okey. Dengan cerita Kokok pergi ni. Ya, jom kita pergi Bazar Ramadan bersama selebriti. Sedapnya. Berapa ni? Dah Koko. Sini. Engkau lah sini. Kau daripada jalan-jalan ambil kau tolong aku berniaga. Mari sini. Mari sini. Sekali dengan kau. Cepat. Hai Kak Enot. Apa khabar? Hai Koko. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, sebenarnya kita berada di mana ni Kak Enot? Kita dekat Bazar Kelebang. Betul-betul di tepi jalan ni. Ni dah tempat Kak Enot berniaga. Kita nak tanya juga perkembangan terkini. Dah tak berlakon ke? Oh, ya ke? Perkembangan terkini adalah badan semakin kembang. And then, saya sekarang dah bermasratin di Melaka. So, kita berniaga bazar pun kat Melaka. So, siang kita berada di Bazar Kelebang ni dan malam kita berada di Glam Bazar kat atas sana. Glam Kelebang. So, kita berniaga cookies dan juga kek panas-panas, kuki panas-panas semua kat atas. Tu waktu malam. Siang kita di sinilah cikang meatball, sometimes ada bergedil, sometimes ada tahu. Tengoklah pada tukar menu. So, sekarang ni ada berlakon ke tidak? Alhamdulillah sebab kita sebelum bulan puasa kita dah habiskan syuting kita untuk raya. So, insya-Allah akan keluar kat TV3 hari raya nanti. Tajuk dia Cikgu Paling A. Nak tanya juga sejak bila berniaga ni sebenarnya? Ya Allah, aku dah berniaga daripada tahun 2004. Ikutkan saya adalah salah seorang artis yang berniaga di booth bermula pada 2004, bermula first kali kat Rasta. Berniaga kek masa tu dessert. Rasta TTDI? Yes. So hari ni Kak Enot berniaga apa di Bazar Ramadan? Hari ni kat bawah ni sebenarnya light-light je. Kita berniaga hari ni ada menu lai cikang, 11 barang ya, lai cikang original yang bukan campur bukan-bukan. Maknanya Chinese punya yang betul-betul original, sejuk badannya. So booster untuk mood booster pun boleh. So ada Bali, ada kumadek kuma, longan, cincau, kita ada kacang, kita ada yang fugus tu, selasih, kita ada kemas mangkuk. Macam-macam lagi 11 barang lah. Yang satu lagi kita ada meatball kawah, meatball dan juga kuah black pepper dan juga cheese sauce. Ini Enot sebenarnya tak kelakar pun. Enot sebenarnya serius. Betul ke? Saya pemalu. Serius ah? Saya pandang bawah tau jalan. Tak speechless sebenarnya. Cuba cakap TV macam. Saya depan kamera saya berani. Belakang kamera saya. Kalau berniaga Ramadan ni hari-hari. Yes. Pukul berapa setup tu? Sebenarnya saya dah bangun daripada pagi untuk prep semua barang. Untuk masak air, untuk masak tu, masak ni. So, dalam pukul 10 kita dah start. And after that kita datang sini dalam pukul 3. Setup. Tunggu orang datang 6.30 habis. Lepas tu kita kemas-kemas, kita naik atas pula ke Glam Bazar malam. Orang kata masyuk lah ni. Alhamdulillah. Amin. Cakap lagi. Akak kaya. Semoga Kak Enot kaya dunia akhirat. Semoga dapat belanja kokok dengan duit raya yang banyak. Amin. Cabaran bila berniaga ni. Kadang-kadang rasa tercabar tak? Panas. Kau ada panas dunia. Ya Allah, panas dunia. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita panggil orang ni. Sekarang orang dah tak macam dulu tau. Orang dulu kan mesti kata artis berniaga semua datang. Sekarang tak. Orang tengok pada apa yang kita jual. Apa menu kita ada. So kalau sedap dia akan repeat. Macam ni dah start dia repeat. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Sepanjang berniaga ni. Ada tak macam, tu bukan Enot ke? Dia bukan pelakon. Kadang-kadang kita rasa kita dah tak ada orang kenal kan. Sebab zaman kita dah berlalu. Zaman kita tengah meletup-letup kan. Kita dah habis. Tapi sebenarnya masih lagi ada orang ingat. Orang-orang lama masih ingat lagi. Dan masih lagi orang kenal. Tapi selalu orang akan salah nama. Oh ya? Selalu panggil nama apa? Di kisah 2 hari lepas. Makcik tu confidence level dia tinggi tau. Dia memang minat aku kan. So dia datang aku cakap, ya Allah, lama tak jumpa. Dia cakap, sukanya lah aku naik ton. Kata reaction aku macam mana? Sukanya lah aku naik ton. Aku cerita. Kan? Ya cik, Eton je. Enot dia jadi Eton. Dia memang kalau excited sangat. Dalam kehidupan ini yang terindah. Dalam kehidupan ini yang terindah menghiasi usia remaja. Berdebar-debar hatinya di dalam movie Ali Setan. Wajar rahsia hati. Penyanyi? Oji Abad Dahun. Yeah, betul.
Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati? Gitu Jamal Abdillah. Okey, tajuk lagu? Gadis Melayu. Yeah, betul. Besar kesilapanku. Besar kesilapanku, besar lagi keegoanmu. Siti Nurhaliza. Lagu tajuk dia? Kesilapanku, keegoanmu. Betul. Letih dan bosan bertepukkan sebelah tangan. Alah, lagu apa ni? Dulu. Kau mahu caraku? Kau mahu caraku sempurna untukmu. Apa kau kata aku ahli silat mata? Okey, betul. Nyanyi. Izin. Hai, bye-bye. Yeah. Thank you. Sebelum tu kita ucapkan selamat berpuasa pada semua fan-fan saya, orang kata peminat-peminat saya, dan terima kasih sentiasa menyokong saya daripada dulu sampai sekarang, dan terima kasih juga yang ada kat Melaka yang menyokong perniagaan saya, bisnes-bisnes saya sebelum ni yang dekat KL ke apa. Terima kasih banyak. So orang Melaka, saya dah jadi orang Melaka, so datang ramai-ramai, please support saya. Thank you. Alright, so that's all for today. Thank you Kak Eno. Thank you. Assalamualaikum, kembali bersama Malaysia hari ini. Dan di bulan Ramadan ni kan, Haziq nak suggest kepada anda untuk kita gunakan wang kita, kan, gaji kita ataupun kita ada duit simpanan lebih sikit untuk salurkan ke tempat-tempat yang baik. Untuk kita gunakan dengan niat yang baik. Jadi hari ini kita ada Duta Pembinaan Kompleks Baru Masjid Jami' Al-Ikram, Kampung Tualang, iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang bersama dengan kita hari ini untuk kita share sikit mengenai cadangan pembinaan kompleks baru Masjid Al-Ikram. Ya. Dia ada maknanya nak bina kompleks. Ya, subhanallah. Aziz, terima kasih pada MSI, terima kasih pada semua, insyaAllah. Sebenarnya, masjid yang sedia ada dekat Kampung Tualang, Yan, Kedah. Yan Kedah ni, Aziz kena pergi sebab dia overview dia Gunung Jerai. Sangat cantik. Dia surrounding dia sawah padi. Time dia hijau, time dia kuning tu. Lepas tu overview pula dia punya Gunung Jerai memang cantik lah. Tapi bukan yang tu yang nak cari sebenarnya. Kita nak cari ialah semalah sebab dia dah 74 tahun dah beroperasi. Masjid tu dan dah rosak. Dan yang paling penting ialah jemaah dah makin ramai. Orang kampung Tualang tu makin bertambah dan dah tak mampu dah kapasiti masjid yang sedia ada dah tak mampu dah nak menampung jemaah yang makin ramai di masa ke semasa. Dan di antara benda yang kritikal kalau kita tengok dekat VT tu boleh nampak dia ada satu bangunan, satu kawasan perkuburan yang dia berbukit. Ini tapak masjid yang baru tu, tapak masjid baru tu dia bersebelahan yang berdekatan dengan kawasan masjid yang sedia ada sekarang ni. Kawasan perkuburan tu dia berbukit, bukit tinggi macam tu. So kalau setiap kali nak bawa jenazah tu terpaksa usung naik. Kalau tak ada orang muda bawa naik tu yang susah lah. Rumit sikit lah. Nak harap jenazah naik sendiri dia tak naik lah. Dia orang yang nak bawa naik tu susah. Jadi subhanallah, akhirnya kita dapat satu kawasan tanah berkeluasan 5 ekar. 5.5 ekar berdekatan dengan tempat kawasan kita tu, dan kawasan tanah tu memang sedia ada diwakafkan semenjak dahulu untuk dijadikan kawasan perkuburan. Jadi tapi disebabkan tanah tu begitu luas, maka subhanallah kita nak jadikan sebahagian daripada kawasan, nampak tu di atas tu yang bukit tu, itulah kawasan perkuburan tu. Jadi subhanallah kita nak jadikan sebahagian daripada tanah 5.5 ekar tu sebagai kawasan perkuburan, dan selebihnya kita nak jadikan dia kompleks Masjid Al-Ikram di Kampung Tualang ni. So di situ akan ada satu bangunan masjid yang cukup luas yang mampu untuk menampung jumlah jemaah yang makin bertambah. Di situ juga ada satu dewan orang ramai yang untuk orang kampung nak buat kenduri kenara ke apa sebagainya kan. Dan ada quarters untuk para imam dan jabatan kuasa masjid, dan juga subhanallah Said Muhammad yang paling pentingnya untuk menyelesaikan masalah tanah perkuburan, di situ juga akan ada satu ruang kawasan perkuburan. Jadi inilah hadirnya kita ke MSI pada hari ini untuk kita sama-sama merealisasikan kompleks Masjid Kampung Tualang ini, insya-Allah. Jadi kalau nak realisasikan kompleks masjid ni Ustaz, berapa banyak yang diperlukan? Subhanallah, inilah yang penting ni, di antara yang terpenting sekali lah semalam. Nak start semua ni kita kena ada keuangan yang kuat lah.
Dan kita memerlukan 9.5 juta keseluruhannya. 9.5 juta ni nampak banyak lah tuan-tuan. Dan memang banyak pun. Tapi kalau kita pakat-pakat bagi seorang sikit, dia akan memudahkan, meringankan kita insya-Allah. Kita ada 20 juta ni orang Islam yang duduk kat Malaysia ni. Kalau pakat contribute seorang sikit je, seorang RM1 pun dah dapat 20 juta lah kan. Tapi mustahil lah dapat semua orang bagi kan. Tuan-tuan yang melihat hari ini, saya nak ajak tuan-tuan, apa yang kita boleh buat ialah, hari ini kita berada dalam bulan Ramadan. Nabi SAW memang banyak sedekah. Nabi sangat banyak sedekah. Sangat banyak sedekah. Tak pernah tersimpan duit pada sisi Nabi SAW. Apa yang orang bagi kat Nabi, Nabi akan infakkan immediate, almost immediate. Sehingga kan tidak ada apa-apa di sisi Nabi SAW. Bayangkan, ada orang yang nak minta duit. Minta Rasulullah, saya nak minta sikit makan. Rasulullah kata, pergi rumah isteri saya. Rumah isteri Nabi di sisi masjid, pergi, apa yang ada di rumah Nabi SAW? Ada sebiji kurma saja di rumah Nabi SAW dan air. Mana duit yang banyak-banyak yang orang bagi? Daripada Bahrain datang bawa selonggok emas. Bagi hadiah dekat Nabi SAW. Tak sempat petang Nabi dah agihkan habis selonggok emas tu kepada semua yang ada di masjid pada waktu tersebut. Itu Nabi SAW. Tapi masuk saja bulan Ramadan, Nabi SAW lebih kuat infak dia. Lebih kuat seperti angin yang kencang dalam riwayat sebut. Angin kencang ni maksud dua. Yang pertama memang laju, cepat sungguh. Yang kedua, dia tak kisah siapa dia kena. Semua orang kena, kaya, miskin, apa semua sebagainya. Jadi sunnah Nabi SAW, masuk bulan Ramadan, Nabi SAW akan banyak infak. Maka tuan-tuan, yang kita nak bangunkan ini Aziz, ialah masjid, tempat orang nak solat, tempat orang nak buat ibadat, tempat orang nak baca Quran, menuntut ilmu, bahkan nak menyelesaikan seluruh masalah masyarakat di kampung tersebut melalui institusi masjid ni. Maka setiap apa yang dibuat itu akan dapat pahalanya. Kepada siapa? Kepada orang yang infak. Nabi SAW sebut, Sallallahu Muhammad, Allah akan membina satu rumah dalam syurga. Dan kepada orang yang membina satu masjid, walaupun sebesar sarang burung. Sebesar sarang burung je. Tapi ini kita buat kompleks. Besar. Banyak benda yang kita nak buat. Jadi tuan-tuan, ambillah peluang ni. Pagi pula kita berada pada waktu pagi yang Nabi SAW doakan keberkatan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah umatku pada waktu paginya. Bertembung dua keberkatan ini. Satu keberkatan bulan Ramadan, satu lagi keberkatan waktu pagi. Dan yang paling penting, nak buat masjid pula. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang melepaskan peluang ni rugi sangat-sangatlah. Sangat-sangat rugi. Ya, kita yang dengar ni pun kita tahu kita kena rebut peluang ni untuk kita sama-sama membantu dan kita memudahkan urusan orang. Ya, betul. Dan banyak sebenarnya daripada apa yang Ustaz cakapkan tadi tu, banyak benda yang kita boleh bantu. Jadi kepada anda yang ingin membantu, ini caranya? Ya, Ustaz? Ada number account yang tertera, ada Bank Islam, Maybank, ada QR code, tuan-tuan boleh screenshot. Dan tuan-tuan tolonglah ambil gambar sikit. Tuan-tuan yang mana yang rasa macam susah nak buat transfer online, hantarlah dekat anak-anak dia, tolong Ustaz ni, mak nak ni. Dan yang paling penting, anak-anak mungkin tolong buat untuk ibu dan ayah dia. Dan niatkan wakaf itu untuk ibu dan ayah dia, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah kira amal. Dan jangan risau bila kita buat untuk ibu dan ayah kita, nak balas jasa dia yang sangat tak mampu untuk kita balas tu. Insya-Allah tuan-tuan, untuk kita pun ada, untuk dia pun ada, sikit pun tak kurang insya-Allah. Insya-Allah, sama-sama kita doakan. Terima kasih terucapkan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Duta Pembinaan Kompleks Baru Masjid Jami Al-Ikram, Kampung Tualang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat berpuasa Ustaz. Selamat berpuasa. Ini ada satu lagi ni Ustaz. Ada satu lagi cara untuk kita kongsi rezeki. Ya, insya-Allah. Zakat. Dalam bulan Ramadan jangan lepaskan peluang. Ya, jom kita bersama dengan Daya Bakar ni nak share pasal zakat pula ni. Kan? Ni semua cara-cara macam mana nak tambah pahala ni. Dan sekarang kita bercerita tentang kongsi rezeki dengan zakat. Jadi bersama saya adalah Encik Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ya ke Malaysia hari ini. Baik, jadi kalau bercerita tentang zakat ni, lagi-lagi pada bulan Ramadan, buat masa ni lah, bagaimana sambutan ataupun bagaimana melihat sambutan masyarakat menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika untuk berkongsi mengenai sambutan masyarakat mengenai bayaran zakat di negeri Selangor, khususnya di Lembaga Zakat Selangor, alhamdulillah kita dapat melihat peningkatan pada tahun ini berbanding dengan tahun lepas daripada jumlah keseluruhan bilangan pembayar. Sama ada yang baru ataupun yang lama. Dan kita dapat lihat trend ini meningkat dan alhamdulillah ia seiring dengan galakan Lembaga Zakat Selangor sendiri, iaitu untuk menggalakkan semua menunaikan tanggungjawab zakat dengan lebih awal.
Jangan tunggu di penghujung bulan di mana ini mungkin akan melibatkan kita terlupa, tak sempat dan terleka untuk bayar zakat, khususnya zakat fitrah. Kalau kita tunaikan awal kan, cendaya tunai awal, hujung-hujung tu bolehlah untuk melibatkan tumpuan kita untuk beli kuih raya, baju baru, persiapan raya untuk balik kampung dan sebagainya. Tak adalah nanti terasa macam kat hujung-hujung tu semua kita nak keluarkan. Jadi harus merancang jugalah. Akhirnya zakat fitrah lupa nak bayar. Itu yang wajib sebenarnya. Betul. Tanggungjawab kan. Dan mungkin boleh juga kongsikan, perkenalkan katanya 3 kadar zakat fitrah ya. RM7, RM14 dengan RM21. Jadi mungkin boleh terangkan kenapa ada 3 kadar ni? Okey, bayaran zakat fitrah mengikut 3 kadar harga ni sebenarnya telah dimulakan pada tahun 2018. Baik. Dan sebenarnya inisiatif ini telah dimulakan oleh Lembaga Zakat Selangor pada tahun 2017, kajian dan sebagainya. Jadi pada 2018 diperkenalkan zakat fitrah 3 kadar harga. Iaitu ia melibatkan bayaran zakat fitrah mengikut kemampuan kita sendiri. Ya, kalau kita menggunakan beras hancur 5% super special, macam saya bayar RM7. Baik. Kalau siapa yang menggunakan beras yang lebih mahal, beras Super Pony, beras Jepun dan sebagainya, dia akan perlu membayar harga RM14 seorang. Kalau macam Dayang menggunakan basmati RM21 seorang, bukan sekeluarga. Oh, maksudnya kita mengikut beras yang kita gunakan. Soalnya, ialah sebab harga beras kan berbeza-beza kan. Basmati yang paling kira paling premium lah, paling mahal. Jadi terpulang kepada anda sendiri untuk lihat balik. Kalau lupa beras apa beli tu boleh cek lah, boleh tahu berapa agak kadar zakat fitrah yang boleh berikan dia. Dan pada tahun ini juga kita telah memperkenalkan dah ada 3 harga. Kita memperkenalkan 3 jenis kupon juga. Baik. Kupon RM7 berwarna merah. Kupon RM14 berwarna hijau. Kupon RM21 berwarna oranye. Ini memudahkan penolong amil kalau ada yang bayar RM21 seorang. Kalau 5 orang dalam keluarga, dah berapa kupon kalau dulu kita pakai RM7 je kan? Yelah, betul. Jadi kita memudahkan semua. Okey. So itu sangat menarik. Kalau tak adalah kena koyak banyak-banyak kan? Koyak banyak dan itu bawa balik tebal. Betul. Dan katanya ada pelbagai saluran dalam talian juga ya? Ya. Untuk pembayaran zakat fitrah ni, pertama kali kami telah menyediakan lebih 2,000 penolong amil di seluruh negeri Selangor. Di tempat-tempat terbuka seperti di Pasar Raya, di Bazar Ramadan dan juga di surau-surau dan juga masjid. Dan selain daripada itu, pembayaran zakat fitrah ni juga boleh dibuat di atas talian. Dengan paling mudah sekali, hanya muat turun apps Zakat Selangor. Semua ada di situ. Oh, bolehlah download di Google Play ataupun Apple Store. Google Play percuma, boleh buat taksiran, bayaran dan juga semakkan penyata bayaran. Jadi kita kalau tak tahu apa-apa, contohlah ada yang menonton ni, baru first time, bolehlah tengok semak status dan sebagainya untuk tahu berapa banyak. Semua one stop center di situ. Ini adalah untuk anda yang mungkin tak jumpalah di luar, boleh cari di online sahaja. Betul. Dan mungkin Ramadan ni akan dikaitkan dengan ketibaan Syawal ya. Jadi mungkin untuk Lembaga Zakat Selangor sendiri, macam mana dengan nasib Asnaf, adakah akan terbela? Untuk Asnaf, ia menjadi tanggungjawab Lembaga Zakat Selangor yang pertama sekali iaitu di mana kami tidak akan ketinggalan untuk menyantuni asnaf-asnaf khususnya di Selangor yang telah berdaftar. Pada bulan Ramadan ini, Lembaga Zakat Selangor telah memperuntukkan dalam 30 juta untuk diberikan kepada 65,000 asnaf yang berdaftar di Lembaga Zakat Selangor. Iaitu peruntukan ini melibatkan peruntukan untuk bantuan bulan Ramadan dan juga bantuan untuk bulan raya Ini adalah tujuan untuk memudahkan dan untuk menceriakan mereka ketika menjalani ibadah puasa dan juga menjalani bulan perayaan nanti. Baik, dan katanya setiap penerima mendapat bantuan zakat di antara berapa amountnya gitu? Jumlah dia adalah di antara 300 sehingga 1,000 merujuk kepada tanggungan keluarga tersebut. Kalau ramailah besarlah lagi, maksimum 1,000. Maksimum 1,000. Yalah, mungkin ada yang satu anak berbeza. Betul. Yang ramai anak maksudnya lagi tinggi ataupun anak yang lebih memerlukan dari segi kesihatan. Betul. Itu semua dia ambil kira lah ya. Okey, dan mungkin ramai yang juga tanya macam saya ni mungkin katanya macam bagaimana saya yang belum tunaikan pembayaran zakat ni? Mungkin ada nasihat sendiri kepada Encik Muhammad Sabirin? Yang pertama sekali adalah menyegerakan bayaran zakat. Yang tunggu hingga akhir tadi, seperti maklumkan tadi, tak sempat nak kira dan sebagainya. Yang kedua,
jika tak sempat betul, boleh seperti saya maklumkan tadi, download app Zakat Selangor. Semua ada di situ, one stop center, boleh buat kiraan, boleh buat bayaran dan seterusnya, boleh semak penyata di situ. Itu paling mudah. Ya. Paling mudah. Dan saya sekali ingin maklumkan bahawa Lembaga Zakat Selangor akan buka 18 cawangan pada bulan Ramadan ini selama 7 hari seminggu, 8.30 sehingga 4.30 petang. Maksud tak ada hari cuti ya? Tiap-tiap hari ada? Tak ada cuti. Hari masa tambahan mungkin ada jika masih ada pelanggaran masa itu. Ya, jadi jangan lambat-lambatkan dalam menunaikan tanggungjawab kita. Ya, dan kita buat ini sebenarnya adalah untuk kongsi rezeki dan insya-Allah rezeki itu akan dikembalikan semula. Dan lebih banyak itu yang dijanjikan sebenarnya. Jadi Cik Muhammad Sabirin, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kepada anda ingat jangan lewat-lewatkan. Boleh buat sekarang ya. Baik, jadi selepas ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Terima kasih Cik Muhammad Sabirin. Terima kasih sebab tidak berganjak ke mana-mana, terus bersama dengan Daya dan juga Haziq di MHI. Ya. Dan sebenarnya kan bila bulan Ramadan ni, setuju tak? Saya rasa antara topik yang orang paling sebut sebenarnya adalah nak masak apa apa nak masak ni? So ada satu cerita yang anda boleh tengok dekat TV3 ni. Apa nak masak ni? Memang betul-betul dia tanya apa nak masak ni. Yang anda boleh saksikan bersama Wani Hasrita bersama pasangannya berkongsi resepi dan memasak dalam rancangan Apa Nak Masak ni pada setiap hari Ahad 5 petang hanya di TV3. Okey, baik. Haziq nak masak apa? Apa Haziq nak masak malam ni? Malam ni tak masak kot. Ya ke? Kita makan buffet. Wow. Istimewa sekali. Tapi anda kena tengok untuk memberikan anda idea apa nak masak. Okey, jom kita belik-belik akhbar tengok apa yang ada. Ada satu berita dekat muka surat 36 Saya suka baca berita ni dekat Cosmo. Cerita mengenai ada seorang budak lelaki ni, dia kumpul duit dengan hanya berkemah di luar rumah. Okey. Dia nampak macam biasa kan? Ya. Tapi sebenarnya dia berkemah di luar rumah untuk mengumpul duit bagi rumah jagaan dia. Dia ada buat satu rumah jagaan ni dan nama rumah jagaan tu adalah North Devon Hospice. Yang dihuni oleh jiran dia. Jiran dia tu ada pesakit kanser. So jiran dia ni bagi dia kemah ni untuk dia berkemah kat luar rumah dan kumpul duit. Dia dapat kumpul 3.8 juta ringgit Malaysia. Wow, hebatnya. Hebat. Itu sebenarnya memberi idea atau inspirasi untuk anda berfikir dengan kreatif. Macam mana nak kumpul duit. Dan saya pula cerita yang agak sedih. Itu tentang warga emas di sisi keluarga akibat dosa silam. Dahaga kasih di usia senja. Jadi sebenarnya kesilapan lampau yang menyebabkan tiada anak atau ahli keluarga sanggup nak menjaga. Dan akhirnya warga emas ini terpaksa menghabiskan sisa hidup pada usia senja di pusat penjagaan warga emas sebelum ajal menjemput. Dan bagi saya lah sebenarnya setiap orang pendekatan dia berbeza untuk setiap keluarga. Tapi untuk seorang anak terhadap ibu bapa, kalau kita masih ada waktu dan juga kudrat dan usaha untuk menjaga ibu bapa kita, berbaktilah dan kasihilah mereka. Betul. Seperti bagaimana mereka mengasihi kita sewaktu kita kecil. InsyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk berbuka untuk Ramadan ni. Luangkanlah masa bersama mereka. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami di MHI lagi. Sebab hari ini dah selesai. Besok kita ada pula lintas langsung dari Pasar Nelayan Sungai Yu di Kuala Selangor bersama dengan Hanif. Nak buat apa pula dekat situ tu? Kalau dah pergi ke pasar, beli makanan lah, beli ikan lah. Hari ni bubur lambuk, esok pergi cari ikan. Memang berpuasa cerita pasal makanan je kita kat MHI ya. Jadi terima kasih kepada anda yang bersama kami hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu.